Saya Binti Yudhistira, wakil daripada kumpulan 6, akan membentangkan hasil kajian kami yang berkaitan pengangguran di kalangan siswaza semasa pandemik COVID-19. Pembentangan pada hari ini akan melibatkan rakan seperjuangan saya iaitu Muhammad Khairi Najihin, Muhammad Nabil, Atira Sajidah dan juga Nur Khairunisa. Menurut Bradley 2003, pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang individu itu belum mendapat pekerjaan sesuai dengan kelayakan akademik mereka dan juga merupakan keadaan di mana individu itu sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Kadar pengangguran pada tahun 2020 adalah sangat menyedihkan dalam sejarah tanah air Malaysia kerana pada bulan Mei 2020, kadar pengangguran mencatatkan 5.3% yang mewakili seramai 826,000 orang individu yang menganggur. Jika ditinjau sebelum ini, kadar pengangguran di Malaysia sebelum tahun 1993 hanyalah pada kadar 4.0%. Kadar pengangguran yang meningkat telah menyebabkan kerajaan telah menjalankan pelbagai solusi bagi mengatasi masalah pengangguran di Malaysia. Solusi untuk mengurangkan kadar pengangguran yang seterusnya adalah melalui program TVET iaitu Technical and Vocational Educational and Training, di mana ianya merupakan latihan dan pendidikan sepanjang hayat yang berasaskan kepada praktikal dan bukan teori semata-mata. Antara agensi dan sektor swasta dan awam yang menawarkan program TVET ini adalah seperti KKTM dan Politeknik, College Community, College Vocational ataupun Akademi Binaan Malaysia. Program GCAP ini terbuka kepada graduan IPTA dan IPTS yang mendapat PNGK 2.3 dan ke atas, dan data pada tahun 2019 menunjukkan seramai 1,052 orang graduan sedang menjalani latihan di pelbagai negara, manakala seramai 1,536 orang graduan telah pun menamatkan latihan GCAP. Solusi untuk mengurangkan kadar pengangguran yang ketiga adalah menerusi program Skim Latihan 1 Malaysia ataupun SLIM. Program ini telah dilancarkan pada 1 Jun 2011 dan para graduan akan menjalani program Soft Skill Training dan On the Job Training di beberapa syarikat yang terpilih dan telah berdaftar dengan agensi SLIM. Para graduan juga akan mendapat allowance sebanyak RM1,500 ke RM2,000. Antara agensi yang telah berdaftar dengan SLIM adalah TM iaitu Telekom Malaysia, Khazanah Nasional, Sime Darby dan juga Malaysia Airlines. Terakhir untuk mengurangkan kadar pengangguran adalah melalui program Pelancaran Semula Ekonomi Negara ataupun PENJANA yang telah dilancarkan pada 1 Jun 2020. PENJANA kerjaya ini telah dilancarkan untuk membantu para majikan dan graduan yang sedang mencari kerja untuk terus survive dalam keadaan ekonomi yang sedang dilanda oleh pandemik COVID-19. Peningkatan kadar pengangguran di Malaysia sudah pasti berpunca daripada pelbagai faktor. Antara faktor utama pengangguran di Malaysia adalah ketidakstabilan ekonomi, iaitu situasi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan banyak sektor menghadkan pengambilan pekerja, malahan ada setengah syarikat mengurangkan jumlah pekerja bagi mengurangkan beban kewangan syarikat yang secara tidak langsung menyebabkan peluang pekerjaan yang amat tipis untuk masyarakat. Tambah pula dengan pandemik COVID yang menyebabkan ramai pekerja dibuang kerja kerana banyak syarikat yang terkesan dengan pandemik yang melanda negara ini. Selain itu, sikap terlalu memilih pekerjaan juga antara faktor berlakunya pengangguran, iaitu sikap setengah individu yang ingin bekerja dalam suasana yang selesa dan kondisi menyebabkan ramai masyarakat yang memilih pekerjaan. Tambahan pula, kebanyakan sektor yang dikategorikan sebagai 3D kurang mendapat permohonan daripada masyarakat tempatan kerana berbagai alasan yang diberikan mereka untuk mengelak daripada kerja dalam sektor yang dikategorikan tersebut. Dan kesannya kita dapat lihat sektor tersebut kebanyakannya diisi oleh pekerja asing bagi mengisi kosongan kerja di sebuah premis. Seterusnya, kekurangan kemahiran dalam latihan industri turut menjadi faktor utama pengangguran di Malaysia. Walaupun peluang pekerjaan yang tawar negara ini banyak, namun kurangnya kemahiran dalam bidang yang diperlukan menyebabkan ramai yang berasa kurang yakin untuk mencari kerja. Tambahan pula, kekurangan program dan latihan pengalaman kerja menyebabkan ramai majikan yang menolak permohonan dilakukan atas faktor memerlukan pekerja yang berkebolehan. Malahan sikap setengah majikan yang memerlukan pekerja yang kemahiran tinggi dan mampu berdaya saing juga tidak dinafikan telah menjadi punca ramai yang lebih rela menunggu kerja sahaja. Di samping itu, kebanjiran pendatang asing juga merupakan antara faktor berlakunya pengangguran. Kemasukan pekerja asing yang semakin ramai di Malaysia juga tidak dinafikan menyebabkan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan berkurang. Malahan, kebanyakan majikan dilihat lebih suka mengambil pekerja asing kerana jumlah bayaran gaji bagi pekerja asing lebih murah berbanding rakyat tempatan. Keadaan ini membolehkan mereka tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk bayar gaji. Tambahan pula, pekerja asing juga dilihat lebih suka bekerja lebih masa menyebabkan majikan lebih berminat untuk mengambil pekerja asing kerana mampu
meningkatkan produktiviti pengeluaran mereka. Kadar pengangguran yang meningkat sudah pasti memberi kesan yang negatif kepada ekonomi dan sosial. Pengangguran sememangnya telah memberi kesan negatif terutamanya terhadap ekonomi dan sosial. Kesan kepada ekonomi yang pertama adalah akan mengurangkan kadar pendapatan negara. Negara akan terkesan apabila kadar pengangguran yang meningkat kerana ini amat mempengaruhi pengusaha dan peniaga untuk mencapai keuntungan yang tinggi hasil dari perniagaan akibat daripada kekurangan pelanggan yang membeli. Hal ini menyebabkan kadar cukai pendapatan dan cukai keuntungan tidak memberangsangkan menyebabkan kerajaan hanya menerima sedikit jumlah kutipan. Kutipan cukai yang tidak memberangsangkan akan menjejaskan pembelanjaan kerajaan untuk tujuan dan pembangunan dalam segala sektor dalam negara. Bagi kesan kedua adalah menyebabkan peningkatan golongan miskin dalam negara. Peningkatan kadar pengangguran yang tinggi akan menyebabkan risiko kemiskinan yang wujud dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan sebahagian dana-dana kerajaan yang ada terpaksa dibelanjakan untuk mengadakan program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan yang berlaku dan menyebabkan kerajaan terpaksa menangguh dahulu pembangunan yang dirancang untuk pembangunan dan kemajuan dalam negara kerana isu kemiskinan ini lebih penting dalam mewujudkan keseimbangan dan kemajuan dalam negara. Itu juga, dalam aspek sosial ini juga akan menyebabkan berlaku masalah tekanan jiwa dan tiada keyakinan diri kerana golongan penganggur akan merasakan diri mereka tidak ada nilainya di sisi masyarakat. Penganggur yang telah lama menganggur atau dibuang kerja sukar untuk menyara hidup dan keluarga mereka menyebabkan mereka mengalami masalah tekanan jiwa akibat kesempitan wang dalam kehidupan mereka untuk berbelanja. Hal ini menyebabkan berlakunya peningkatan kes tekanan jiwa yang boleh membawa kepada masalah dalam rumah tangga dan keluarga sehingga ada yang sanggup memeras ugut ahli keluarga bagi memperoleh wang untuk berbelanja. Terusnya, pengangguran juga memberi kesan kepada sosial iaitu peningkatan kejadian antisosial dalam masyarakat akibat daripada kekurangan dan tidak mampu memenuhi segala keinginan dan keperluan hidup sama seperti orang lain. Hal ini menyebabkan mereka sanggup melakukan apa sahaja demi untuk memperoleh wang untuk menyara hidup dengan terdesak, melakukan aktiviti seperti merompak, membunuh dan meragut yang menjejaskan imej dan dipandang serong oleh masyarakat akibat perbuatan jenayah yang dilakukan. Selain peranan daripada pihak kerajaan, terdapat juga langkah yang boleh diambil oleh golongan graduan untuk mengatasi masalah pengangguran. Salah satu daripada usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran adalah yang pertama, golongan siswaza haruslah bersifat terbuka yang mana tidak memilih pekerjaan atau menerima pekerjaan yang bergaji rendah. Mereka perlu lebih berdikari sebagai alternatif dan menerima pekerjaan itu walaupun ia bukan pekerjaan yang berkola biru atau pekerjaan yang makan gaji. Ini kerana peluang pekerjaan yang sedia ada di pasaran amat terhad dan tidak dapat menampung bilangan graduan yang keluar dari institusi pendidikan tinggi pada setiap tahun. Selain itu, para graduan perlu menyiapkan diri dengan pelbagai kemahiran yang diperlukan oleh industri seperti menguasai kemahiran digital bagi menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan dan kreatif. Hal ini kerana dunia pekerjaan kini tidak hanya menuntut graduan cemerlang dari segi akademik semata-mata, namun perlu dilengkapi pengetahuan dan kemahiran yang tinggi di samping bersedia bersaing dalam pasaran kerja global. Seterusnya, graduan itu sendiri perlu lebih positif dalam mengharungi kemelesetan ekonomi kini dengan cuba meningkatkan lagi kemahiran diri mereka seperti menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan mengambil kursus jangka pendek. Cara ini membolehkan para graduan memiliki peluang yang lebih tinggi bagi mendapatkan peluang pekerjaan. Lantaran itu, semua masyarakat harus melihat pendidikan itu sebagai satu proses jangka masa panjang dalam hidup seseorang dan tidak menganggap pelajaran tamat selepas meninggalkan bangku sekolah sahaja. Akhir sekali, para graduan harus berani menyahut cabaran dengan mewujudkan peluang pekerjaan sendiri seperti menceburi diri dalam bidang perniagaan secara kecil-kecilan. Isu ketiadaan modal dan pengalaman tidak lagi menjadi isu utama. Kini memandangkan kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEX yang sedia memberikan latihan dan pinjaman kewangan kepada mereka. Oleh itu, usahawan yang sudah sedia ada boleh membantu golongan ini dalam memberikan latihan atau menyediakan pinjaman kewangan. Apa yang penting adalah perubahan sikap dan kesungguhan yang ingin dilakukan oleh golongan graduan. Kesimpulannya, kadar pengangguran di Malaysia semakin meningkat dari masa ke semasa. Oleh itu, pihak kerajaan hendaklah memainkan peranan penting dalam membela nasib penganggur terutamanya semasa pandemik COVID-19.
Pelbagai dasar dan program yang dilaksanakan hendaklah bersifat adil, iaitu tidak mengira kaum, agama dan juga bangsa. Penurunan kadar pengangguran sudah pasti dapat memberi impak yang besar terhadap masyarakat dan juga negara pada masa akan datang.